Ini kejutan besar berkait dengan Ebit Liu. Menurut pendedahan ini, Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan. Itu pendedahan daripada saksi. Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tak kenal dengan Ebit Liu? Kes beliau baru-baru ini menggemparkan seluruh Malaysia. Masih berjalan tetapi pendedahannya mengejutkan kita semua. Terkini, saksi mendedahkan Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan. Ini memang mengejutkan kita semua. Di Tenom, seorang saksi hari ini memberitahu Mahkamah Magistrate di sini, pendakwah Ebit Liu atau Ebit Irwan Ibrahim Liu menghantar kira-kira 70 mesej berunsur luca menerusi aplikasi WhatsApp kepadanya antara jam 10.57 malam sehingga 12.30 malam pada 19 April tahun 2021. Mesej 70 mesej ini bukan mesej yang sikit. Ini mesej yang sangat banyak. Wanita berusia 40-an itu selaku saksi ke-9 pendakwaan yang juga pengadu kes berkata demikian dalam pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria pada perbicaraan kes gangguan seksual pendakwah itu. Saksi itu berkata walaupun ketika itu Ramadan, Ebit tetap menghantar mesej seperti itu kepadanya dan berasaskan ayat-ayat luca dan memuji dalam mesej itu mengaibkan kehormatannya. Pengadu itu berkata dia melihat karakter Ebit di media sosial sangat berbeza berbanding mesej dihantar pendakwah itu yang dilihat sering menyebut istrinya sebagai bidadari. Apabila Ebit macam itu, seolah-olah dia anggap perempuan ini hanya tujuan seks semata-mata, katanya dalam pemeriksaan utama itu. Wanita itu berkata, selain menghantar mesej pada awal pagi hingga ke malam, Ebit juga didakwa membuat panggilan telefon kepadanya dan menggunakan bahasa luca. Pada prosiding hari ini, Zahida memohon pertuduhan pertama terhadap Ebit dipindah secara lisan pada bahagian waktu, iaitu dari jam 6 pagi hingga 8.07 pagi. Mahkamah membenarkan pindaan itu dibuat selepas saksi memberi keterangan iaitu kronologi kejadian dia menerima gambar kemaluan tertuduh pada 29 Mac 2021 jam 8.07 pagi. Ebit 38 tahun berdepan 11 pertuduhan antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 80-an dengan menghantar perkataan dan gambar luca ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac hingga Jun 2021. Pendakwa itu didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang memeranjatkan mengejutkan kita ini. Ebit Liu hantar 70 mesej luca ketika Ramadan, dakwa saksi. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, kalau selama ini kita dengar orang yang menerima rasuah dihukum, ditahan, ditangkap, dipenjara, didenda. Tapi kali ini satu benda yang Anda harus share kepada rakan-rakan kawan-kawan Anda, siapapun mereka. Janji, share. Karena ini laporan yang sangat menarik. Bekas pengurus tidak lapor rasuah didenda RM27.500. Dengan kata yang lain, kalau Anda tahu ada rasuah berlaku, kalau Anda sedar ada rasuah yang berlaku, ada bukti rasuah berlaku, dan Anda berdiam diri, tidak membuat laporan, lebih-lebih lagi kalau hal itu menimbulkan kerugian besar,
Kalau anda tak buat itu, anda boleh didenda. Kali ini bekas pengurus tidak melaporkan rasuah didenda Rp27.500. Berlaku di Kuala Terengganu. Bekas pengurus ladang tabung tentera Terengganu didenda Rp27.500 oleh Mahkamah Session di sini hari ini kerana tidak melaporkan pemberian rasuah RM17.600 kepadanya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Hakim Muhammad Azhar Othman menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Saudin C. Lamin 60 tahun membuat pengakuan bersalah atas 3 pertuduhan pilihan yang dihadapinya. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dikenakan hukuman penjara 7 bulan sekiranya gagal membayar denda. Berdasarkan kesemua pertuduhan itu, Saudin didakwa tidak melaporkan pemberian wang RM17.600 yang diberikan pengadu pada Julai, Ogos dan Oktober 2015 kepada SPRM. Cosmo 29 November 2021 melaporkan Saudin didakwa atas 6 pertuduhan menerima wang suapan berjumlah RM27.500 daripada pengadu. Tertuduh didakwa menerima suapan itu sebagai dorongan memilih syarikat TP Parts and Machinery dan syarikat SS Terus Jaya Enterprise bagi membekalkan barangan kepada ladang tabung tentera Terengganu. Perbuatan itu dilakukan sejak Julai sehingga Disember tahun 2015, dipetik daripada Cosmo.com. Jadi saudara-saudara sekalian, selepas ini jangan malu-malu, jangan segan-segan dan laporlah kejadian rasuah kalau anda tahu dan anda terlibat. Jangan sampai jadi seperti ini. Bekas pengurus tidak lapor rasuah didenda Rp27.500. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi tangkapan tahanan oleh SPRM terhadap Jerung Besar. 2 penjawat awam ditahan minta rasuah, wang tunai dan peralatan elektrik. Wah, ini memang culas dan luar biasa. 2 penjawat awam ditahan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Labuan selepas disyaki meminta dan menerima rasuah bernilai kira-kira RM6.000 terdiri daripada wang tunai dan juga peralatan elektronik. Ia sebagai balasan melepaskan pembayaran berhubung kerja penyelenggaraan KAUTES selain membantu mendapatkan projek di sebuah pejabat perikanan di negeri tersebut. Menurut sumber, kedua-dua suspek masing-masing seorang lelaki dan wanita yang berusia 20-an hingga 40-an ditahan ketika hadir memberi keterangan di SPRM Labuan kira-kira pukul 6 petang semalam. Susulan penahanan itu, suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Labuan pagi tadi dan perintah reman bermula hari ini sehingga Sabtu dikeluarkan oleh Magistrate Kas Furaihaman Abang Ahmad. Suspek lelaki yang berusia sekitar 20-an dipercayai melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2023 dan telah menerima wang rasuah kira-kira RM3.000 sebagai balasan melepaskan pembayaran berhubung kerja-kerja penyelenggaraan KAUTES. Manakala suspek wanita pula dipercayai melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2022 dan telah menerima rasuah sebuah peralatan elektronik bernilai kira-kira RM3.000 sebagai balasan membantu syarikat tersebut mendapatkan projek, katanya.
Sementara itu, pengarah SPRM Labuan, Tuan Datu Robie Sheman, Datu Pin Datun, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Wow, ini satu perkara yang memang sangat baik. Apabila SPRM melaksanakan tanggungjawab dengan begitu hebat. Kebelakangan ini kita dapat lihat SPRM membuat siasatan penahanan kepada orang ramai, bukan lagi melihat atau tanpa mengira darjat, pangkat, jentina, bangsa, agama. Semuanya kalau ada laporan akan kena sakat sekali. Tak pedulilah dia jurung besar kah, jurung kecil kah, ikan-ikan bilis kah. Bila dah melakukan kesalahan, bertemulah anda dengan SPRM. Kita ucapkan tahniah syabas kepada kerajaan Malaysia yang ada sekarang ini kerana melancarkan perang rasuah besar-besaran. Bukan saja ikan bilis yang ditangkap, bahkan ianya sehingga ke jerung-jerung dan ikan-ikan pausnya yang gemuk-gemuk. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.